الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لنا amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah wa syukrulillah puan-puan sekalian, muslimat, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, dalam keadaan sihat wal afiat. Sama-sama kita sentiasa merafakkan rasa kesyukuran kita dengan melantunkan zikir-zikir alhamdulillah wa syukrulillah sentiasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan mengekalkan nikmat-nikmatnya ke atas kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini, insyaAllah pagi ini, kita akan sambung lagi kajian kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar, amalan-amalan dan doa-doa ataupun adab-adab serta hukum hakam yang dikompil atau disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Kita dah sampai pada bahagian yang ketujuh. Jadi sebelum ini kita ada bincangkan berkaitan dengan takziah, maksudnya, dalilnya, hukum hakam berkaitan dengan takziah, termasuklah waktu yang paling sesuai, adabnya, larangan-larangan semasa takziah, kemudian juga ucapan ataupun doa, zikir yang perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, yang kita tengah buat takziah tersebut, bagaimana adab-adab bertakziah dan juga bertakziah ataupun adab ketika kita mendengar ada kejadian kematian yang berlaku ke atas anak kecil, takziah ataupun doa ketika ada kematian anak kecil yang kita hari itu sebutkan bahawasanya apabila berlaku itu Allah Subhanahu Wa Taala mengambil misalnya seseorang dalam keadaan yang anak-anak yang masih kecil, yang belum ada dosa, yang belum balik dan sebagainya, itu adalah merupakan satu simpanan pahala untuk ibu bapanya dan juga syafaat, serta disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bincangkan pada minggu lepas bahawasanya mereka ini akan menjadi penunggu syurga yang akan membawa dan memanggil serta menunggu ibu bapanya untuk dijemput masuk ataupun dipanggil oleh mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimatikan Allah dalam keadaan masih lagi kanak-kanak. Ini adalah merupakan fadilat ataupun keutamaan berkaitan dengan kematian kanak-kanak yang masih lagi belum ada dosa, yang masih lagi belum ada taklifan istilahnya, belum lagi mukallaf. Mukallaf itu adalah seseorang yang telah cukup umur dan Allah berikan bebanan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Baik. Ada yang raise hand ini, maksudnya apa? Saya teruskan ke? Ya, Pak Monita ada nak bertanya, angkat tangan. Atau tersalah tekan? Mungkin tersalah tekan, Ustaz. Teruskan, Ustaz, silakan. Okey, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah selepas itu kita akan masuk ke nombor 7. Kalau puan-puan ada bawa buku yang berada di depannya, buku ada dalam muka surat 292. Jadi Imam Nawawi ada menyebutkan sedikit berkaitan dengan peristiwa yang berlaku sama ada pada zaman Nabi dahulu ataupun pada zaman selepas Nabi, iaitu pada zaman sahabat dan seterusnya, iaitu berkaitan dengan kejadian wabak taun dalam Islam. Jadi Imam Nawawi sendiri menyebut dalam kitab ini bahwasanya perbahasan ini, Imam Nawawi mengatakan, hanya bertujuan untuk memotivasi kesabaran dan mengambil pengajaran daripadanya. Kerana musibah yang menimpa manusia saat ini cenderung lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang berlaku sebelum ini. Dalam bab ini, Imam Nawawi sebut bahawasanya telah berlaku beberapa perkara yang mengakibatkan begitu ramai
manusia yang meninggal dunia, kematian yang begitu ramai di kalangan masyarakat pada zaman itu, iaitu yang berlaku pada zaman Nabi SAW, tetapi bukan berlaku di tempat Nabi, berlaku di Iraq, tepatnya di Madain. Madain ini adalah nama dahulu tempat yang berada di Iraq. Jadi pada masa itu, kata Imam Nawawi, berlaku taun yang sangat besar dan ini sangat terkenal di dalam sejarah Islam yang merenggut nyawa puluhan ribu. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi di sini bahwasanya kejadian ini berlaku dan menelan 25,000 mangsa meninggal dunia pada kejadian ini. Maknanya kata Imam Nawawi tadi, ini menjadi pengajaran dan juga kita ambil ibrah bahwasanya musibah yang berlaku dahulu itu jauh lebih besar daripada musibah yang berlaku sekarang ini. Baik, kemudian ada satu lagi kejadian taun juga, wabak ataupun pandemik, istilahnya wabak atau pandemik yang berlaku pada zaman sahabat, iaitu pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Kejadian ini, musibah ini, pandemik ini pun berlaku menjadi catatan sejarah yang menelan banyak mangsa dan wabak ini dipanggil sebagai taun Amwas ataupun Amawas. Amawas berlaku di Syam, di negara-negara bagian Syam. Sekarang ini Syam ini ada di Syria, di Palestina, di Jordan. Itu adalah negara-negara Syam yang sekarang ini tengah bergejolak kerana penjajahan Yahudi Israel, dan sama-sama kita sentiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestin, yang ada di Gaza, yang mereka masih lagi bertungkus lumus mempertahankan nyawa, harta, menghadapi kekejaman dan kezaliman Yahudi Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan mereka kekuatan dan diterima para syuhadanya dan diberikan kemenangan ke atas mereka. Sama-sama kita sentiasa melakukan apa yang kita mampu untuk membantu mereka, dan juga ini adalah usaha kita dan tanggungjawab kita bersama, apa yang mampu kita buat supaya kita ada jawapan apabila nanti ditanya apa yang kamu telah buat kepada saudara-saudara kamu yang ada di Palestin sana, dan kita ada jawapannya. Baik. Kemudian Imam Nawawi dalam bahagian ini pun ada menyebutkan, saya nak sebut di sini perkataan bahwasanya sedangkan ada satu lagi taun yang dinamakan sebagai taun Al-Ashraf. Al-Ashraf ini adalah keluarga-keluarga yang mempunyai hubung kait dengan keluarga Nabi. Al-Ashraf, kerana ramai para pembesar yang menjadi mangsa, dan ini berlaku di Basrah, di Wasit, Syam dan Kufah. Dan taun ini dipanggil juga sebagai taun Al-Fatayat, kata Imam Nawawi. Taun Al-Fatayat, maknanya kenapa dipanggil sebagai taun Al-Fatayat? Fatayat itu berasal dari perkataan fatah. Fatah maksudnya gadis, fatayat gadis-gadis. Kerana apa? Katanya Imam Nawawi sebut kerana ia bermula dengan menyerang gadis-gadis di Basrah, di Wasit, di Syam dan juga di Kufah. Kemudian sementara itu, kata Imam Nawawi, di Mekah dan di Madinah tidak pernah berlaku wabak ta'un. Ini satu keutamaan, satu maklumat, satu kenyataan yang disaksikan oleh sejarah, bahkan sejak dulu lagi sehingga sekarang di Mekah dan di Madinah tidak pernah terjadi wabak ta'un katanya. Dan memang puan-puan sekalian, kalau kita rujuk kepada hadis-hadis, di antara hadis berkaitan dengan fadailul Madinah, keutamaan kota Mekah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul madinata ta'unun wala dajjal. Hadis sahih dalam Muwatta Imam Malik. Apa maksudnya, puan-puan sekalian? Disebutkan bahwasanya dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, tidak akan memasuki Madinah, yaitu kota Madinah, ta'un, wabak atau pandemik, dan juga dajjal. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya dua perkara ini, yang pertama sekali adalah wabak pandemik yang
merenggut ataupun menelan ramai nyawa, tidak akan berlaku di Madinah kerana ta'un tidak boleh masuk ke Madinah. Dan juga yang biasa kita tahu, contohnya pada kejadian ataupun masa sebelum hari kiamat bermula atau dipanggil sebagai tanda-tanda hari kiamat, iaitu Dajjal, munculnya Dajjal. Dajjal akan memasuki seluruh tempat di bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Dan ini ditegaskan lagi dalam hadis ini. Maknanya Nabi mengatakan ta'un dan juga Dajjal tidak akan memasuki Madinah. Dan ini juga yang mungkin sebagai dalil kenapa Imam Nawawi menyebut bahwasanya ta'un ataupun kejadian pandemik yang besar tidak berlaku di Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ini merupakan satu keutamaan seperti yang saya sebut tadi, keutamaan untuk kota Madinah dan juga kota Makkah. Kemudian kata Imam Nawawi, perbahasan ini cukup panjang. Keterangan yang disebutkan tadi cukup sekedar untuk sebagai murajaah ataupun merujuk, mengambil ibrah, mengambil pengajaran tentang berlakunya kematian. Dan ini juga ada kaitannya dengan adab-adab ketika berlaku kematian yang kita bahaskan sebelum ini, yang Imam Nawawi sebutkan hukum hakamnya, adabnya, bacaan, doa, kemudian zikir-zikir berkaitan dengan kematian. Jadi itu maksud Imam Nawawi menyebut berkaitan dengan kejadian wabak ta'un dalam sejarah Islam ini. Baik, kita masuk kepada bahagian seterusnya. Ini adalah hukum tentang boleh mengkhabarkan kematian kepada kawan-kawan dan kerabat serta larangan meratapinya. Dalam bahagian ini Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika aku meninggal nanti, ini Hudzaifah berkata, jika aku meninggal nanti maka janganlah beritahu sesiapa pun, kerana aku bimbang hal ini akan menjadi an-na'yu. Kerana aku mendengar Rasulullah SAW melarang an-na'yu. Hadis ini hadis Imam At-Tirmizi dan darjatnya adalah darjat hasan, maksudnya boleh diterima. Puan-puan sekalian, dalam hadis ini Hudzaifah Ibnul Yaman dia mengatakan kepada para sahabatnya, memberikan pesan, memberi wasiat, apabila aku mati jangan kalian beritahu jangan beritahu orang lain, kerana aku takut akan berlaku an-na'yu. Apakah an-na'yu itu? An-na'yu maksudnya adalah meratapi kematian selepas mendengar khabar kematian tersebut berlaku. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah an-na'yu itu dia bukan sekedar memberi khabar tentang kematian, tetapi bila berlaku kematian yang didengari oleh sebuah masyarakat misalnya ataupun seseorang, akhirnya berlaku misalnya ratapan-ratapan yang hukumnya dilarang. Meratapi kematian seperti yang kita bincangkan sebelum ini, hukumnya adalah haram ataupun dilarang dalam Islam kerana ia menunjukkan satu ketidakredaan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, telah takdirkan, telah tentukan. Sedangkan apabila itu berlaku, kita meratapi seperti mana ratapan jahiliyah, itu yang dilarang dalam Islam. Baik. Seterusnya berkaitan dengan hadis ini juga, yaitu meratapi kematian setelah mendengar kabar kematian itu, Imam Nawawi mengatakan, kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini daripada sahabat yang lain pula. Tadi sahabat Hudzaifah bin Yaman dan ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Daripada Rasulullah SAW, Nabi baginda SAW bersabda, iyyakum wan na'ya fa innan na'ya min amalil jahiliyah. Kata Nabi, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap an-na'yu, na'yun. Kerana na'yun ini adalah merupakan perbuatan jahiliyah, na'yu. Berhati-hatilah kalian dengan ratapan kematian
kerana meratapi kematian adalah amalan orang-orang jahiliyah. Dan di sini hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya Imam Tirmidzi mengatakan ini lebih sahih daripada riwayat yang marfu'. Maknanya hadis ini pun ada kekuatannya kerana bukan hanya setakat hasan tetapi marfu'. Marfu' itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah berkaitan dengan larangan untuk meratapi kematian selepas mendengarnya. Imam Nawawi belum lagi menjelaskan tentang apa hukum mengkhabarkan kematian seseorang, menghibahkan kematian seseorang. Kita dalam masyarakat kita, dalam kebiasaan kita, bila berlaku kematian, kita akan hibahkan. Sama ada sekarang ini menerusi media sosial ataupun menerusi misalnya corong-corong masjid dan surau. Biasanya dimaklumkan ada kematian ini, kematian itu. Ada tujuannya dan ini yang Imam Nawawi cuba untuk terangkan dalam hadis-hadis selepas ini. Jadi Imam Nawawi mengatakan, kami meriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain, katanya. Riwayat ini dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah SAW memberitahu berkaitan dengan kematian Raja Najasyi kepada para sahabatnya. Maksud Imam Nawawi menyebutkan hadis ini bahwasanya memberi khabar sahaja adalah dibolehkan, dibenarkan. Jadi tidak ada larangan. Maka larangan yang tadi yang diminta ataupun nasihat, wasiat daripada Hudzaifah bin Yaman tadi, itu apabila memberi khabar itu menjadikan ataupun menjadi sebab akan berlakunya ratapan-ratapan yang dilarang dalam Islam. Tapi apabila sebuah masyarakat di situ sudah tidak lagi khawatir apabila dikhabarkan ataupun disebarkan berita tentang kematian itu, tidak ada kekhawatiran berkaitan dengan na'yu tadi ataupun ratapan, maka hukum asalnya adalah dibenarkan ataupun boleh, mubah. Bahkan dia akan boleh menjadi mustahab ataupun digalakkan atau sunnah apabila hibahan tentang kematian tersebut memberikan kebaikan, sama ada kebaikan orang yang akan melakukan takziah ataupun kebaikan mayit itu sendiri ketika ramai yang datang untuk berdoa dan menyolati mayit tersebut. Ini adalah satu kebaikan. Maka bila tujuan menghibahkan kematian itu adalah ada kebaikan, ada maslahatnya, sama ada maslahat kebaikan untuk orang yang bertakziah ataupun orang yang telah meninggal itu, hukumnya bukan hanya setakat mubah ataupun harus, tetapi boleh bertukar kepada mustahab ataupun sunnah, digalakkan. Jadi puan-puan sekalian, dalam hukum fiqh ini ataupun hukum usul fiqh, sumber-sumber hukum, rujukan hukum hakam ini, mubah, dia ada 5 kan, hukum-hukum dalam usul fiqh ini ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, 5. Tapi hukum ini dia boleh bertukar. Contohnya yang mubah tadi, mubah ini boleh. Maksudnya kita buat tak dapat apa-apa, kita tinggalkan pun tidak ada dosa ataupun tidak dilarang. Maknanya boleh. Tetapi boleh berubah kepada sama ada mustahab ataupun sunnah tadi digalakkan, dan boleh jadi bertukar kepada makruh, dibenci, dan boleh jadi bertukar kepada haram, dilarang. Nah, ini mungkin kesnya adalah berlaku kepada satu hukum, hukum misalnya tentang hukum perkahwinan. Nah, perkahwinan bukan hanya sunnah ataupun wajib ataupun makruh, boleh jadi, dia boleh jadi sunnah digalakkan, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Hukum nikah, hukum perkahwinan bergantung kepada situasinya. Sama juga hukum tentang menghibahkan kematian ini. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita sambung. Jadi Imam Nawawi selepas mengatakan ataupun memberitakan berkaitan dengan bahawa Nabi SAW pernah memberitahu
kematian Raja Najasyi kepada para sahabatnya. Nabi tahu tentu daripada wahyu, daripada pengkhabaran malaikat Jibril daripada Allah, disampaikan kepada Nabi tentang kejadian-kejadian yang berlaku meskipun Madinah dengan tempat Raja Najasyi itu jauh di Afrika sana. Sedangkan Nabi di Madinah, tetapi Nabi tahu. Zaman itu masih belum ada media sosial tak ada lagi, telefon tak ada lagi, macam mana boleh sampai Nabi tahu itu menerusi wahyu. Jadi bila sampai wahyu itu ataupun sampai pengkhabaran daripada malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi pun menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku sekalian, telah berlaku kematian yang Raja Najasyi ini, dia agamanya Nasrani, tetapi Nasrani yang lurus, yang membantu orang Islam. Kan dalam sejarahnya ketika berhijrah, orang-orang Muslim mendatangi Raja Najasyi dan diberi perlindungan, diperlakukan dengan sangat baik oleh Raja Najasyi kerana akidahnya hampir-hampir sama seperti mana yang diimani oleh Raja Najasyi berkaitan dengan Nabi Isa. Bahkan di dalam kejadian itu mengatakan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, katanya kalau betul sama juga apa yang ada dalam kitab Injil kami yang dinakkan oleh Nabi Isa. Jadi akidahnya adalah akidah lurus, meskipun agamanya adalah agama Nasrani. Maka Nabi sangat menyanjung dan berdoa, berkata-kata baik berkaitan dengan Raja Najasyi ini. Salah satunya ketika berlaku kematian Raja Najasyi dimatikan oleh Allah, Nabi pun memberi kabar kepada sahabat-sahabatnya. Jadi dalam riwayat lain Imam Nawawi sebut bahwasanya dalam kitab As-Sahihah ini juga, kata Imam Nawawi, Nabi SAW bersabda, ketika ada orang meninggal dunia yang dikebumikan pada malam hari tanpa diketahui oleh baginda, baginda berkata, tidakkah kamu beritahu aku hal ini? Kenapa kalian tidak bagi tahu aku berkaitan dengan kematiannya? Maknanya apa, puan-puan sekalian? Pada suatu hari Nabi tahu yang ada kejadian kematian, dan selepas dikuburkan, selepas selesai semuanya, keesokan harinya baru Nabi tahu yang dia dah meninggal, sahabatnya lah dari kalangan sahabat. Kemudian ada dikuburkan, baru sahabat-sahabat bagi tahu, dan saat itu juga Nabi tahu. Maka Nabi mengatakan, halla, istilah hadisnya, Nabi bersabda, hal afala kuntum adzantumuni bihi, afala kuntum adzantumuni bihi, kata Nabi, kenapalah kalian tidak bagi tahu aku tentang kematiannya itu. Maknanya sepatutnya kematian itu perlu dihebahkan, perlu dibagi tahu, supaya khasnya bila tujuannya adalah supaya orang-orang tahu, supaya orang-orang mendoakan, membantu keluarga yang ditinggalkan, dan juga turut menyolatkan misalnya. Bila untuk kebaikan, maka digalakkan. Dan Nabi pun menyuruh sepatutnya kalian bagi tahu aku supaya aku datang takziah, supaya aku turut menguburkan dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi sebut sebagian besar ulama dan rakan-rakan kami, iaitu mazhab Syafi'i dan yang lain-lain, mengatakan disunnahkan memberitahu perihal kematian seseorang kepada keluarga, karib kerabat, kawan-kawan dan yang lainnya berdasarkan hadis ini. Jadi jelas sekarang, puan-puan, bahwasanya hukum menghibahkan khabar kematian itu disunnahkan. Bukan setakat boleh saja, disunnahkan berdasarkan dengan hadis ini. Tetapi yang dilarang adalah an-na'yu, ataupun meratapi bila mendengar kabar kematian tersebut, yang ratapan ini adalah perbuatan jahiliyah. Dan ini, kata Imam Nawawi, kebiasaan mereka apabila pembesar yang mati, mereka akan segera mengutus seorang penunggang kuda untuk menyeru kepada semua kabilah, lalu mengumumkan, bangsa Arab binasa dengan kematian si fulan ini. Akan berlaku petaka apa yang boleh dilakukan selepas ini bila dia meninggal. Ini semuanya adalah dipanggil sebagai an-na'yu. Ini yang dilarang, dan ini yang dilakukan oleh zaman jahiliyah. Dan an-na'yu ini kebiasaannya akan meratapi, kemudian
dengan menjerit, dengan menangis, yang semuanya menunjukkan ketidakredaan. Ini sahaja yang dilarang dalam Islam, dan disebut banyak hadis tentang an-na'yu ataupun ratapan tersebut. Baik. Kemudian hikmah, berkaitan dengan hikmah. Apa hikmah pengajaran kebaikan di sebalik memberi khabar ataupun menghibahkan tentang berita kematian ini? Imam Nawawi sebut, katanya disunatkan untuk dilakukan memberi khabar ataupun kerana ia akan memberi kesan. Jadi memberitahu kabar kematian itu memberi kesan ramainya orang yang bersolat ke atasnya dan mendoakannya. Nah, itu tadi seperti yang saya sebut tadi, hikmahnya adalah kita berberitakan, kita hibahkan supaya semakin ramai orang yang doa, semakin ramai orang yang solat. Solat ini maknanya mendoakanlah. Itu merupakan satu kebaikan untuk orang yang meninggal dunia. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya di antara tanda-tanda husnul khatimah seseorang yang meninggal dunia itu adalah ramainya orang yang mendoakan, yang bertakziah, dan ramainya orang yang turut dalam mensolatinya. Maka dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kan ramai yang mengatakan, oh bestnya kalau dapat meninggal di Mekah dan Madinah, kerana yang menyolati, yang mendoakan adalah satu masjid sebesar itu puluhan ribu jemaah di Masjidil Haram misalnya, ataupun di Masjid Nabawi. Ada betulnya, tetapi bukan berarti kena ataupun bercita-cita dan misalnya target betul kena mati di sana. Tidak seperti itu maksudnya. Dimanapun kematian berlaku, dan kematian hanya diketahui oleh Allah SWT. Ini adalah rahasia-rahasia Allah. Kita tidak tahu di mana kita akan mati. Jadi yang terbaik adalah kita mohon Allah SWT untuk memberikan rezeki kita husnul khatimah dimanapun kematian itu. Dan apabila ramai yang mendoakan, ramai yang datang solat, itu adalah kebaikan untuk si mati, dan juga sebagai tanda-tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah insyaallah taala. Dan ini sebagai motivasi yang doa untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah itu sentiasa kita minta Allah. Oleh sebab itu biasanya kita selepas solat kan, selepas solat semasa doa itu kita mohon Allah Subhanahu wa taala, Allah makhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa itu cukup hebat, maknanya kerana kita tidak tahu macam mana pengakhiran kita. Oleh sebab itu kita buat yang terbaik, kemudian kita mohon Allah Subhanahu wa taala memberikan kematian yang terbaik, yaitu direzekikan husnul khatimah. Jadi ini hikmah di sebalik kenapa perlu ataupun disunahkan, digalakkan untuk dihibahkan kematian tersebut. Baik, seterusnya puan-puan sekalian, Imam Nawawi menyebutkan ini berkaitan dengan kepentingan untuk menutup aib saudaranya. Jadi wajib menutup aib sesama. Dalam bagian ke-9 ini, dalam tajuk doa ketika memandikan dan mengkapankan mayit, disunatkan kata Imam Nawawi untuk memperbanyakkan zikir. Banyak zikir ini bukan hanya sama ada semasa mendoakan, memandikan atau mengkapani mayat sahaja, tetapi banyak zikir dan banyak doa ini di semua kesempatan. Bahkan kata Allah dalam satu ayat, wadhkurullaha dzikran katsiran, dan berzikirlah, sebutlah nama Allah, berzikirlah, ingatlah Allah dengan ingatan yang paling banyak, sebanyak-banyaknya. Dan salah satunya ketika orang yang biasanya bertugas, diberi tugas menjadi petugas yang memandikan dan mengkapankan mayat ini. Ini adalah salah satu adab-adabnya, yaitu kata Imam Nawawi,
memperbanyakkan zikir dan berdoa untuk si mayat ketika memandikan dan mengkafaninya. Mereka mengatakan apabila orang yang memandikan itu, kata Imam Nawawi, melihat sesuatu daripada si mayat yang membuatnya takjub, suka, maksudnya subhanallah, takjub dia melihat mayat yang sedang dimandikan itu. Contohnya seperti mukanya bercahaya, bersinar, seakan-akan tidak mati, seakan-akan tidur saja. Baunya pun wangi, harum, dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, sahabat-sahabat Imam Nawawi ini dalam mazhab Syafi'i mengatakan, maka yang ini disunatkan untuk memberitahunya kepada khalayak ramai. Maksudnya boleh. Kalau yang baik-baik, kesan yang didapati itu baik, contohnya senang nak mandikan, wajahnya berseri, seakan-akan tidur saja, bukan meninggal, ada bau wangi, wajahnya bercahaya, ini sebagainya, kebaikan-kebaikan, kata Imam Nawawi dan juga sahabat-sahabatnya dalam mazhab Syafi'i, boleh bahkan digalakkan untuk diberitahu kepada jemaah, kepada rakan-rakan, boleh. Namun apabila, ini sebaliknya, namun apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, seperti wajahnya contohnya, kadang-kadang berlaku berubah hitam, ada bau yang tak sedap, karena sebagai manusia biasa, sesuatu yang misalnya anggota tubuhnya, tubuh badannya berubah, ada yang berubah, contohnya raut wajahnya yang berubah dan lain-lain. Maksudnya ini adalah satu pemandangan yang mungkin tidak elok, maka haram hukumnya untuk memberitahu berkaitan yang itu kepada sesiapapun. Cukup di antara orang yang memandikan dan mengkafani itu dengan Allah saja yang tahu. Jangan disebut apa-apa berkaitan dengan aib orang yang sudah meninggal dunia, kerana kita tidak tahu pengakhirannya macam mana, dan kita tidak tahu macam mana Allah, adakah Allah akan menerima ataupun sebaliknya, tetapi semuanya adalah kita bersangka baik, mendoakan yang baik-baik sahaja apapun yang kita lihat. Apatah lagi itu yang berkaitan dengan aib, maka wajib menutup aib itu dan haram bercerita tentang apapun keburukan terhadap orang yang sudah meninggal tadi yang kita mandikan dan kita kafani. Cukup kita doakan yang baik-baik. Jangan ada prasangka buruk, jangan ada su'udzon. Kita terus doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua hamba-hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Selagi mana orang yang meninggal ini meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Apapun amalan yang dibuat sebelum itu ketika di dunia, kita serahkan kepada Allah SWT dan kita berhusnudzon seperti mana yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Allah mengampuni segala dosa apabila dia meninggal, dia berjumpa Allah dalam keadaan mukmin, bukan musyrik. Jadi Imam Nawawi sebutkan di sini pentingnya menjaga aib. Puan-puan sekalian, manusia ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemuliaan manusia ini sama ada ketika meninggal, ketika hidup ataupun ketika meninggal dunia. Dua-dua sama haknya berkaitan dengan menutup aib. Kerana masing-masing manusia ada aib. Bila berlaku kita tahu aib sesiapa pun, cukup dengan kita sahaja yang tahu. Kita tutup aib itu supaya tidak pernah terbuka di mata manusia. Nabi SAW berfirman dalam, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, man sataro mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya semasa di dunia,
Allah akan tutup keaiban dia ketika di akhirat. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan yang banyak, bukan satu. Oleh sebab itu Nabi sebut khata'. Khata' itu bukan khati'. Dia khata' ini maksudnya yang buat kesalahan lagi dan lagi. Maksudnya banyak. Dan yang paling baik di antara orang-orang yang mempunyai kesalahan dan dosa ini adalah mereka yang bertaubat. Jadi tidak ada orang yang tidak ada aib, tidak ada orang yang tidak ada kesalahan, dosa, semuanya ada. Maka dari itu, apabila kita tutup aib orang lain dan kita tak pernah buka pun kerana kita sendiri ada aib dan kita tak suka orang membuka aib kita, maka kita tutup aib orang lain serapat-rapatnya, kerana Allah berjanji apabila kita menutup aib saudara kita di dunia, Allah akan tutup aib kita di akhirat. Di akhirat nanti semua tidak ada yang boleh menyembunyikan segala dosa dan aib, semuanya dibuka di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kebaikan-kebaikan ini sahaja yang akan membantu menolong kita untuk menjadi syafaat, yang akan menutup aib-aib kita, yang akan menghapus dosa-dosa kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, kerana amalan kita di dunia iaitu suka menutup aib saudara. Dan seterusnya Imam Nawawi menyebutkan dalam riwayat hadis diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga Sunan At-Tirmizi daripada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Atau wa kuffu an masawihim. Kata Nabi, sebutlah, ceritakanlah perihal kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di antara kalian. Dan diamlah ataupun tutuplah keburukan-keburukan daripada mereka. Maknanya menutup aib, menutup keburukan. Hanya kebaikan yang boleh kita sampaikan dan kita sebar-sebarkan. Dan ini puan sekalian, kita kadang-kadang merasa sedih, terkilan, dan apa yang berlaku sekarang ini media sosial misalnya, sama ada media di TV, di akhbar, di internet, Facebook dan sebagainya, berkaitan dengan menyebarkan aib orang. Sangat mudah. Fitnah, aib, mengorek rahasia keluarga, rahasia rumah tangga orang lain, menjadi apa istilah Melayu sebut, menjaga tepi kain orang lain. Itu semuanya lah aib. Tidak perlu kita tahu, tidak perlu kita sebar, apalagi kita sebarkan. Tapi zaman sekarang ini, maka kita kena sentiasa berhati-hati, jangan pernah turut menyebarkan apa-apa aib, apa-apa fitnah di media sosial yang kesannya, ya Allah, begitu menakutkan. Karena apabila kita sebarkan satu aib, satu isu fitnah kepada orang di seluruh dunia melalui media sosial ni bila dah viral, dah macam mana nak minta maaf, macam mana nak betulkan keadaan. Menjadi dosa kering yang mungkin boleh jadi seperti dosa jariah, na'udzubillah min dzalik. Sentiasa berantai dosa itu oleh kerana fitnah ataupun menyebarkan aib di media sosial. Jadi sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita saling mengingatkan apabila ada apa-apa berita berkaitan dengan aib seseorang, aib orang lain, fitnah dan sebagainya, cukup berhenti di handphone kita. Cukup di situ, terus hapus. Jangan ada tanya misalnya, betul ke kejadian ini, betul ke yang dia ini, keluarga ini begini, betul ke dia ini, macam-macam. Jangan ada, cukup, bila sampai hapus. Ataupun terus memberikan nasihat misalnya, jangan hantar mesej-mesej seperti itu lagi. Tolong, cukup seperti itu. Jangan pula nak cuba bertanya, nak memastikan. Memastikan itu pun sebenarnya kita tahu yang itu adalah gosip, aib, fitnah dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam kita diwajibkan, dituntut untuk menutup aib. Bukan orang yang masih hidup.
aib orang yang mati pun tetap wajib kita tutup. Dan sebab itu Imam Nawawi teruskan dengan satu hadis daripada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah." Hadis ini hadis sahih, kata Imam Nawawi dalam kitab Mustadrak As-Sahihain, maknanya ada dalilnya ataupun ada asalnya dalam kitab Sahihain meskipun tidak ada dalam kitab Sahihain ataupun kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memandikan mayat kemudian dia menutup keburukan mayat tersebut, niscaya Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Maknanya 40 kali ganda ampunan untuk orang yang menutup aib. Dan Imam Nawawi seterusnya mengatakan, kebanyakan dari sahabat-sahabat kami, mazhab Syafi'i mengungkapkan masalah ini seperti yang telah dijelaskan tadi dalam kitab Al-Bayan, yaitu apabila si mayit, ini berkaitan dengan satu isu lagi, apabila si mayit adalah ahli bid'ah, yang memperlihatkan bid'ahnya dan orang yang memandikannya melihat sesuatu yang tidak dia sukai, maka berdasarkan qiyas ini dianjurkan baginya untuk memberitahu kepada halayak ramai agar mereka terhindar dari bid'ah tersebut. Ini apabila contohnya apa-apa yang dilakukan oleh si mayat ini semasa hidupnya boleh diberitahu berkaitan dengan amalan secara umum. Contohnya amalan yang merupakan satu kesalahannya misalnya, contohnya bid'ah. Cukup itu saja misalnya, amalan itu tidak sepatutnya dibuat selepas kematiannya. Tetapi berkaitan dengan pribadi dirinya, aib yang berkaitan dengan diri dia, itu wajib ditutup. Tapi kalau misalnya ada amalan yang umum, yang boleh misalnya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan akidah, ataupun bid'ah dan sebagainya, boleh disebutkan supaya tidak dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup selepasnya. Itu saja yang boleh diberitahu ataupun sebagai mengambil pengajaran supaya tidak berlaku lagi apa-apa yang si mati itu buat berkaitan dengan bid'ah. Kerana ini umum, ini untuk kepentingan umum. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, apabila berkaitan dengan sifat-sifat dirinya, pribadinya, ataupun misalnya keluarganya, aib-aib itu, keburukan-keburukan itu wajib untuk ditutup serapat-rapatnya. Jadi ini puan-puan sekalian, rahimakumullah, yang boleh disampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan isu tentang menutup aib orang yang meninggal sebagai petugas yang memandikan, ataupun sebelum itu tadi kita bincang berkaitan dengan memberi khabar kematian seseorang, yaitu dibolehkan bahkan disunnahkan, digalakkan untuk mendapatkan kebaikan bagi orang yang bertakziah dan juga si mati yang akan mendapatkan doa kebaikan dari orang-orang yang mendoakan dan bertakziah ataupun yang menyolatkannya. Itu saja mungkin Puan Nun Ismail yang disampaikan pada pagi hari ini, dan apabila ada apa-apa soalan boleh ditanyakan insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada penjemaah kita ingin bertanya sebarang kemusykilan, dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Silakan penjemaah. Boleh juga dalam bentuk tulisan, dalam message. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan sambung dengan zikir-zikir ketika solat jenazah. Jadi kebiasaannya Bab 10. InsyaAllah pada bab yang 10. Jadi insyaAllah Imam Nawawi akan sebutkan apa adab-adabnya, bacaan-bacaan yang terbaik, dan kita akan cuba untuk insyaAllah menghayati, memahami apa sebenarnya doa-doa yang kita biasa baca, dan juga hukum hakam berkaitan dengan solat jenazah. Kadang-kadang hukum hakam berkaitan dengan macam mana kalau masbuk ataupun tertinggal,
ataupun misalnya dia berapa takbir sebenarnya, kemudian berapa salam, ada disebut oleh Imam Nawawi. Yang penting kita pada beberapa sesi ini masih lagi berkaitan dengan kematian, dengan takziah, dengan doa-doa untuk jenazah dan sebagainya, bahkan sampai nanti pada pengebumian masih lagi berkaitan dengan adab-adab hukum hakam berkaitan dengan kematian. Dan ini cukup penting bagi kita kerana Nabi sendiri mengatakan bahwasanya dengan kita memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat tentang pemutus nikmat. Kan awal-awal hari itu saya ada sebut Nabi bersabda dalam sebuah riwayat sahih, tazakkaru hadimal ladzat. Kan ingatlah, sentiasa ingatlah tentang yang memutuskan segala kenikmatan, iaitu kematian. Maka adab-adab kematian, kemudian berkaitan dengan jenazah dan sebagainya akan kita bincangkan mungkin 2-3 kali sesi lagi. Selepas itu kita akan berpindah kepada zikir-zikir dalam solat, insya-Allah. Assalamualaikum, Doktor. Ya, silakan Puan. Maaf saya nak tanya tentang yang doktor kata tadi yang sirah yang kisahnya penyakit tu kan di Madinah dan di Mekah tu. Ya, saya ada terbaca satu artikel sirah Nabawi yang ceritakan tentang ada satu ketika saya tak pasti sama ada Mekah atau Madinah, mungkin Mekah, yang menyatakan Mekah pernah dilanda satu wabak penyakit dan Nabi telah berdoa moga penyakit itu dipindahkan ke tempat lain dan Allah makbulkan doa Nabi itu, maka penyakit itu dipindahkan kepada satu tempat iaitu nama Jufah. Jadi saya nak minta sikitlah ulasan daripada doktor. Sebab tu dia kata kalau Jufah ni kalau kita pergi ke Mekah, kita cuma melintasi saja, kita tak boleh singgah di situ sebab situ banyak penyakit tumpu di situ. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Wan Nurhandita ya. Ini soalan yang sangat bagus. Jadi berkaitan dengan wabak penyakit. Ulama ada menyebut, jadi hadis tadi yang saya sebut bahwasanya Madinah tidak akan dimasuki oleh ta'un. Ta'un ini pandemik yang mematikan, yang menelan banyak mangsa, dan juga tidak dimasuki oleh Dajjal. Jadi ulama ketika menafsirkan, saya tadi tak detailkan, ulama menafsirkan hadis ini, mereka cuba untuk membezakan di antara ta'un dengan wabak. Jadi dalam bahasa Arab sendiri, wabak ini penyakit, wabak, dia wabak tetap penyakit yang melanda ramai orang tetapi tidak sampai menelan ataupun memakan ramai mangsa. Tetapi yang satu lagi ini yaitu ta'un, itu yang tidak ada di Madinah, tidak ada berlaku di Mekah. Tapi penyakit-penyakit yang boleh melanda ramai orang yang berupa wabak penyakit itu berlaku. Ta'un saja yang tak berlaku. Yang ini yang disebutkan oleh Puan tadi, pernah berlaku penyakit itu, ramai yang terkena tapi tak sampai ta'un, bukan menjadi satu ta'un, satu pandemik yang macam COVID hari itu. Tak sampai ke situ. Dia hanya penyakit yang melanda ramai orang tetapi masih lagi kategori wabak, dan itu yang berlaku pada zaman Nabi, dan Nabi doa kepada Allah SWT untuk menyembuhkan sahabat-sahabat yang terkena dan memindahkan penyakit itu ke tempat lain. Maka seperti disebut tadi di Juhfa itu memang kisahnya atau riwayatnya adalah dipindahkan ke situ dan Allah SWT mengijabah ataupun memakbulkan doa Nabi dan memindahkan serta menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit itu. Jadi ini maksudnya. Maka tidak bercanggah dari segi hadis tadi. Yang dimaksud tidak akan dilanda, ataupun Madinah tidak akan dilanda oleh penyakit itu adalah penyakit yang dalam jenis ta'un. Ta'un yang besar-besaran yang boleh mencecah misalnya ribuan orang. Itu yang tidak akan berlaku di Mekah dan Madinah kerana Mekah dan Madinah dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak akan pernah
ataupun tidak akan dimasuki oleh Dajjal itu sendiri. Dalam riwayat lain, dan suka saya sebutkan, dalam riwayat lain berkaitan dengan Madinah tidak akan dimasuki oleh ta'un, insya-Allah. Riwayat lain dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, tidak akan dimasuki oleh ta'un ataupun wabak. Tetapi ketika menyebut tentang Dajjal, tidak disebutkan insya'. Tidak misalnya jika Allah berkehendak. Maknanya untuk ta'un ataupun wabak boleh berlaku suatu ketika nanti apabila Allah berkehendak. Tetapi kalau Dajjal memang sudah diyakini mengikut hadis tersebut tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Jadi itu pemahaman hadis berkaitan kenapa masih lagi berlaku masa itu di zaman Nabi penyakit wabak yang melanda. Maksudnya wabak yang tidak sampai ke tahap ta'un. Oleh sebab itu ta'un dalam bahasa Arab dengan wabak itu berbeza. Yang ada berlaku adalah wabak, bukan ta'un yang besar itu. Ini salah satu ataupun di antara penjelasan ulama berkaitan dengan hadis tadi. Oleh sebab itu Imam Nawawi ada sebut bahwasanya sementara itu di Mekah dan Madinah tidak pernah terjadi wabak ta'un, maksudnya yang besar itu. Itu mungkin yang boleh dijelaskan Puan Wan Nurhanita. Ya, setakat itu saja soalannya kot Ustaz. Baik, insya-Allah. Jadi mungkin itu Okey. saja yang boleh disampaikan. Jadi kurang lebihnya minta maaf, yang baik daripada Allah SWT, yang betul itu daripada Allah SWT, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman, kemudian memberikan hidayah dan taufiknya untuk mengamalkannya. Kalau tidak banyak, kita amalkan sedikit-sedikit, yang penting adalah konsisten. Itu yang lebih baik. Jadi itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Dr. Mu'alimin ya atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini yang amat-amat bermanfaat sekali. Dan akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang cintakan ilmu dan memberikan kita kefahaman yang sahih di dalam memahami syariatnya. Jazakumullah khairan khasiran. Semoga Allah SWT memberikan. Ya Ustaz. Dan saya serahkan pada Ustaz untuk meneguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ميضعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, mohon para jemaah sekalian, sebelum kita tinggalkan majlis ilmu ini, saya nak mengajak para jemaah untuk kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Okey. Saya offkan dia punya rakaman dulu. Untuk baca Asmaul Husna.